persiapan untuk pencen kubur kita, banyakkanlah bersedekah. Kerana duit tu automatik akan berubah menjadi kawan kita paling setia bila kita ubah daripada belanja kepada infak fi sabilillah. Allahu a'lam. Subhanallah, saya ingat satu motivasi iman yang telah disampaikan kepada kita. Walau apa pun kerja kita buat sehari-harian, daripada pukul 8 kita pergi kerja, balik pukul 5 petang, kita kembali semula ke rumah kita mencari rezeki, semuanya itu sekiranya ada infak, ada sedekah, insya-Allah akan jadi saham akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Bat tadi, kita semua adalah calon-calon jenazah belaka. Senyum belaka ya. Baik, saudara penonton sekalian, bagi anda yang ingin berinteraksi bersama kami ada laman Facebook. Anda boleh cari sahaja di Facebook Forum Perdana Ehwal Islam, klik like, kemudian tumpahkan soal jawab anda ataupun soalan anda, komen anda, insya-Allah saya akan bacakan dalam pusingan yang ketiga nanti. Saya fikir dalam sesi yang seterusnya tidak molek sekiranya saya tidak beri ruang kepada masyarakat setempat di Kota Baru Kelantan untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita pada malam ini. Oleh itu, sekiranya sudah bersedia, apa kata kita sambut soalan pertama daripada masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya Nik Muhammad Nizam bin Muhammad Nasir daripada Kampung Geting, Tempat Kelantan. Ingin bertanya tentang satu hadis yang laju Abang Nik kita metah. Daripada mana? Daripada Kampung Geting. Kampung Geting ya? Ya, ya. Okey, baik, silakan saudara Nik dengan soalannya. Saya ingin tanya tentang satu hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada al-fakru an yakuna kufran. Jadi saya pohon daripada panel untuk memberi pencerahan tentang maksud hadis ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tak bunyi bahasa Kampung Geting hilir bunyi apa bahasa Kuala Lumpur Subhanallah, hebat saudara Nik kita. Dia tak bunyi Kelantamnya tu. Baik. Baik Ustaz Wan, soalannya mudah. Ada satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW sebut bahawa kemiskinan ini hampir kepada kekufuran. Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya tadi. Hebat penanya soalan Ustaz, terkejut anda kan. Rupa-rupanya orang Kelantan ni hebat-hebat ni. Ya, penanya soalan boleh baca lancar hadis. Jadi alhamdulillah, hadis itu sering kali kita dengar, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kefakiran. Saya sempat juga membuat pembacaan berkaitan dengan tajuk kita ini dan merujuk kepada hadis itu. Status hadis tersebut kita kena terima bahawa dia berstatus hadis dhaif. Dan walaupun begitu, berkaitan dengan kemiskinan ini, sebagaimana yang dijelaskan tadi, dia tidaklah satu perkara yang hina secara mutlak. Dia kena melihat bagaimana fi'il perangai seorang miskin itu dalam menerima kemiskinan itu. Kalaulah kemiskinan itu membawa kepada kemudaratan, sudah pastilah kemiskinan tadi sesuatu yang tercela. Tetapi sekiranya kemiskinan itu menyebabkan dia rasa bebas daripada cengkaman kehidupan dunia, yang menyebabkan dia mempunyai lebih masa untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kemiskinan tadi merupakan satu yang cukup mulia. Sebab itu dia sangat subjektif, ataupun tidak boleh kita nak terus memberi hukum kepada persoalan miskin ini. Tetapi dalam konteks yang lain, Nabi SAW juga berdoa supaya berlindung daripada kekufuran dan juga kefakiran. Ulama menyebut, walaupun Nabi menyebut tentang fakir dan kufur dalam doa ini, tapi sebenarnya tidak ada kaitan antara kufur dan juga fakir. Tapi ada pandangan yang mengatakan ada kaitan. Sekiranya kemiskinan yang membawa kepada yang negatif, yang buruk tadi. Kalau yang positif, alhamdulillah, dia tidak akan membawa kepada kekufuran. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut daripada Amru bin Auf Al-Ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi takut bukan soal kemiskinan. Sebenarnya, yang Nabi takut ialah dengan soal dunia. Ya. Bagaimana Nabi sebut, walakin akhsha an tabsuta an tubsata dunya alaikum.
dibentangkan dunia kepada kamu, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada umat sebelum daripada kamu, fatanafasu kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum. Kamu berlumba-lumba sebagaimana mereka juga turut berlumba-lumba, dan akhirnya kamu dimusnahkan, dihancurkan oleh perlumbaan itu, dan sebagaimana mereka juga telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang Nabi takut sebenarnya. Ya, bukanlah soal kemiskinan. Sebab itu kalau kita sebut soal kemiskinan, kita tengok pada hari ini hutang isi rumah dalam negara kita, statistik yang terkini bernilai lebih kurang 800 bilion. 89.2. Apa secara mudahnya, bahasa mudahnya, orang kita belanja lebih daripada pendapatan. Kalau keadaan begini, kemiskinan akan membawa bukan sekadar kehinaan, tapi mungkin boleh bawa kepada kekufuran. Ada yang disebut bahawa sehingga mencecah 140, bermakna RM100 yang kita dapat, RM140 yang kita belanja. Ini suatu benda yang menggerunkan. Sebab itu kita tengok juga kadar muflis dalam negara kita daripada tahun 2005 hingga 2010 berjumlah 80,348 orang, di mana kaum Melayu mewakili statistik yang sangat besar, di mana Melayu mewakili 39.76% yang muflis. Jadi sebab itu dengan adanya program-program pendidikan pelaburan sebagaimana yang dibuat ini, seperti yang dianjurkan oleh PNB dan juga anak-anak syarikat yang berkaitan, insya-Allah akan membuka mata masyarakat kita untuk keluar daripada kampung kemiskinan yang boleh menjurumuskan kepada kehinaan, dan akhirnya meletakkan mereka ini di tempat yang sepatutnya, sebab Islam tu ya'lu wala yu'la alaih. Wallahu a'lam. Mungkin kalau secara umumnya mungkin tidak ada kaitan secara jelas dalam soal miskin dan kufur, tetapi kalau sering menyalahkan takdir, tidak mahu berusaha, dan akhirnya boleh jatuh juga kepada